ini adalah simbol betapa ada beberapa orang pada kita yang kata kena ada Persatuan Melayu. Saya melihat Malaysia sebagai... Ini saya rasa penting kita memikirkan. Tak ada reformasinya di situ. Namun begitu Tidak bertindak, mana ada demokrasi? We have wasted the crisis dengan tidak membuat laporan. The biggest shareholders of a government is rakyat. The biggest shareholders of a government is rakyat. Assalamualaikum, salam muhibah, Ramadan Mubarak diucapkan kepada khususnya umat Islam dan kepada mereka yang bukan Islam juga menghayati keberkatan yang dapat dirasakan. Sesungguhnya kita benar-benar dapat merasakan bukan hanya nikmat berpuasa itu, tetapi dengan hadirnya Ramadan ini semacam rasa yang berbeza. Dan bersama saya Mnawar sekali lagi Dialog Sejahtera, kita membicarakan tentang agenda sejahtera ini khususnya untuk melihat bagaimanakah agenda ini dapat nak sebut apa ya, download kita download, dapat kita muat turun di dalam pengoperasian kita sehari-hari. Dan di Sejahtera Center tentunya merupakan penganjur ataupun penerbit kepada Dialog Sejahtera ini seringkali saja turun ke lapangan untuk melihat pengalaman-pengalaman yang boleh dicungkil dan diketengahkan dalam Dialog Sejahtera ini. Dan seringkali juga kita bercakap tentang beberapa manifestasi agenda sejahtera itu di dalam kerangkanya, baik dalam ekonomi, baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan hari ini soal apakah mungkin agenda sejahtera itu di dalam kerangkanya yang sedemikian, yang besar itu boleh melewati batas politik partisan. Apakah ada kalangan khalayak pimpinan politik, ahli yang berhormat kita di lapangan itu yang mempunyai jiwa, citra dan semangat pengoperasian sejahtera yang sekaligus membawa dampak dan impak yang baik kepada masyarakat. Kerana itu Sejahtera Center ataupun Pusat Sejahtera UIA sudah menemukan antara contoh yang mungkin boleh diteladani supaya ia boleh menjadi mungkin contoh oleh kalangan pimpinan yang lain. Jadi kami bawakan untuk sesi Dialog Sejahtera pada kali ini istimewa episod awal bersempena Ramadan ini yang berhormat Ahmad Tarmizi Sulaiman, Ahli Parlimen SIK. Assalamualaikum YB. Assalamualaikum warahmatullahi. Syed Mnawar, apa khabar? YB mula-mula dah melambai tu dah macam artis dah tu YB. Saya melambai tu memang. Dah lama sebab lama tak jumpa sungguh duk tengok dalam TV je ni. Alhamdulillah boleh live sama. Anak pun tengok-tengok tu dah bulat YB ni. Ni mesti senang hati ni duduk kat sini makan sedap ni. Senang hati. Alhamdulillah. Tapi itulah senang hati makan sedap dekat SIK tu diajak Dr. Zainal. Dr. Zainal pun Zainal Abidin Sanusi, Profesor Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi juga tetamu kita, pengarah Sejahtera Center Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dr. Zainal, tak naklah bergurau banyak sangat. Orang kata kita kawan rapat, tak adil menemubual kawan rapat. So saya nak garang sikit dengan Dr. Zainal lah. So Dr. Zainal, apa khabar bulan Ramadan ni? Alhamdulillah, terima kasih. Salam Ramadan. Agenda sejahtera macam mana? Okey. Berlangsung agenda juga. Alhamdulillah, saya lebih seronok bila berjaya akhirnya menjemput Ustaz Tarmizi ni bersama kita sebab banyak perkara yang ingin kita ketengahkan daripada modal DISIK ni. Susah ke nak dapat YB Tarmizi ni? Dia antara yang sangat friendly ni. Dia Sebenarnya sangat sibuk saya. So saya kena akui. Sibuk tu betul. Kita pun tahu prestasi beliau. Saya sebutkan kepada kawan-kawan, kalau kita ingin mencontohi antara YB yang boleh kita namakan, saya sungguh bukan hanya sekali, beberapa kali yang mendapat gambaran bahawa kalau nak tengok pengoperasian yang merakyat, maka ada contoh-contohnya. Selalu saja 5-6 nama tu akan naik dan nama YB Tarmizi antara yang akan sentiasa naik. Ini bukan sekadar untuk mengangkat teman-teman, tetapi kita ingin menjadikan suri teladan kepada yang lain. Ikhlas, tak ada projek. Ini bukan kartel punya. Punya ni tak ada YB ya. Cuma dalam hal yang begini YB ya. Saya sebutkan di awal tadi, kita cuba untuk melihat apakah agenda-agenda besar yang sifat dia mungkin global, yang sebenarnya boleh kita gerakkan di peringkat akar umbi, khususnya
sekiranya kita melihat dalam kerangka perwakilan YB kita yang ada. SDG misalnya, Zainal selalu insist dengan saya, dia kata nak tengok bagaimana jiwa SDG tu beroperasi di dalam kerangka pengoperasian seorang YB, tengok YB Tarmizi. Itu ayat dia tu. Saya cakap tu depan Zainal tu. Ini bukan cakap belakang ni, ini cakap berdepan Dr. Zainal ni. Soalan awal saya kepada YB Tarmizi. Ya, betul. Apa yang YB lihat SDG tu, saya tahu, bahkan YB saya rasa tak ramai YB yang tahu pun SDG ni apa. Itu satu benda yang lain lah. Kita mula di situ dulu. Dari kacamata sebagai ahli Parlimen Sikh, SDG ni bagaimana YB mempersepsikannya? Ya. Alhamdulillah, terima kasih Syed Mawar, sahabat saya. Sebenarnya kita pernah berjumpa banyak kali hari itu, program bersama dengan Persatuan Teras Perkebudayaan Melayu awal dulu-dulu lah masa jadi sebelum pelajar. YB tanding. Sebelum YB tanding. Ya. Sahabat saya Prof. Madya Dr. Zainal dan teman-teman lah bersama pada petang ni. Salam Ramadan. Alhamdulillah, sudah pasti bila kita berbicara soal SDG ini pasti ada kaitan besar dengan gagasan sejahtera yang telah pun diungkap dalam sejarah Islam itu sendiri. Perjalanan Nabi SAW sama ada sebelum kenabian, selepas kenabian itu juga memberi satu gambaran besar bahawa kesejahteraan itu adalah kemuncak kepada kehidupan kita. Dan apabila kita sudah pun mula melangkah ke era moden hari ini, kehidupan masyarakat yang pelbagai rencam ini, sudah pastilah diterjemahkan SDG itu dalam pelbagai dimensi yang lebih luas. Maka sudah pasti SDG ini adalah yang sangat rapat saya katakan dengan kesejahteraan Islam itu sendiri. Apabila dilihat hari ini, khususnya dalam konteks lebih besar, konteks dunia hari ini, kita melihat ada berlaku persaingan yang mungkin ketika mana manusia ni lebih melihat kepentingan diri masing-masing, di mana saja. Bila berlaku konflik sama ada di Asia Barat ataupun mungkin di serantau kita, di Myanmar dan sebagainya. Kenapa? Karena manusia sudah tidak lagi memikirkan bahawa dunia ini sepatutnya dikongsi bersama. Manusia sebahagiannya yang kita lihat, mereka semakin rakus untuk membolot apa ada di dunia ini hanya untuk dimanfaatkan oleh mereka ataupun dalam kelompok mereka. Sebab itu saya lihat SDG ini sangat besar konsep untuk kita garapkan, khususnya saya sendirilah yang saya lihat dalam konteks yang mungkin tidak luas, tetapi sudah pasti ada kepentingannya di daerah Sikh ini, saya kenal dan sudah pasti juga saya katakan daerah Sikh ini yang sangat istimewa untuk saya bina sebagai satu daerah yang sangat harmoni, daerah yang sudah pasti rakyatnya indeks kebahagiaannya akan dapat diterjemahkan dengan lebih baik, walaupun kalau diukur dari segi pembangunan fizikalnya itu mungkin sangat jauh lah Putrajaya dengan Sikh kan, tetapi Sikh itu saya pasti akan dilihat seperti mana kalaulah sejarahnya itu saya perkataan Sikh itu sendiri dicatat oleh orang-orang tua dulu cerita-cerita orang tua dulu. Kenapa dipanggil Sikh? Daripada mana datang perkataan Sikh itu? Dan ada yang dicatatnya ialah perkataan kemuliaan ataupun orang yang tua ataupun syekh yang datang peringkat awal ratusan tahun dulu membuka kampung-kampung di daerah Sikh ini. Dengan maksudnya hubungan yang sangat baik antara orang-orang tempatan dengan orang ilmuwan ketika itu yang dianggap sangat berilmu, yang datang disebut daripada Yaman, jauh. Akhirnya dibinalah daerah Sikh ini untuk kita katakan
membina kesejahteraan daerah yang mungkin sangat pedalaman lah mungkin di Semenanjung kita ni. Zainal terima mungkin dia nak mencelah tu. Dia mengangguk bersungguh, tapi saya tak nak terus pada dia. Saya simpan dia dulu. Dia kemudian sikit. Saya masih lagi nak perugang kepada YB. Sabar Zainal, jangan ini. Walaupun dia tuan rumah, tapi saya yang menghostkan rancangan ini. Yeah. YB, kerana saya nak memecah beberapa stereotip ya bila kita berbincang tentang ini, kerana ini adalah merupakan dialog sejahtera. Kita harus membaca semangat YB itu di dalam beberapa perspektif yang akan lebih menarik. Pertamanya, YB adalah PAS. Untuk seorang YB PAS menggunakan indeks kesejahteraan, bercakap soal SDG, kalau dari DAP atau PKR tu saya boleh bayangkan, saya belum pernah dengar lah, tak ramai juga pimpinan UMNO yang akan menggunakan SDG ni semua. Tetapi bagaimana, kerana persepsinya YB sebagai seorang wakil rakyat, kita juga ada satu stigma pandangan bahawa tugas YB ni sekian. Dan ini bercakap soal SIG ini. YB sendiri sebut SIG ni kawasan yang mungkin tidak semembangun yang lain, tetapi sangat, sangat harmonis. YB bawakan SDG itu di dalam kerangka dengan berlatar belakangkan partinya PAS, lokasinya SIG dan agendanya global. Bagaimana pengoperasian itu boleh, kerana kita sudah ada stigma persepsi tertentu. YB PAS ni begini, SIG ini tentulah begini masyarakatnya, tetapi saya yakin kalau kita tabur istilah SDG itu di SIG, tak ramai orang faham pun. Tetapi itulah agenda dan muatan. Bagaimana pengoperasian itu, YB? Saya yakin bukan hanya saya yang bercakap soal SDG ini, bahkan ramai di pihak pimpinan-pimpinan PAS sendiri menyebut banyak hal-hal berkaitan dengan disebut kesejahteraan rakyat, di segi kematangan berpolitik dan sebagainya, itu adalah sebahagian daripada apa yang kita nyatakan dalam konteks yang sangat besar SDG itu sendiri. Di peringkat SIG sendiri, sudah pastilah saya katakan kita mungkin tidak menyebut secara langsung perkataan SDG itu kepada masyarakat di bawah sana, tetapi kita terjemahkan Kalau saya katakan apa yang saya nak bina dan saya nak jadikan daerah SIG ini, apa yang saya nak jadikan dia sebagai indikator kepada daerah yang orang akan lihat sebagai daerah yang sejahtera ini, sudah pasti kita terjemahkan. Kalau saya sebut mungkinnya adalah daerahnya yang rakyatnya itu dari segi ekonominya tu mereka dapat membina dan kekuatan mandiri dari segi mereka menguruskan hal-hal ekonomi termasuk mencari nafkah sebagai seorang petani, seorang pekebun dan sebagainya. Yang kedua, saya melihat dalam konteks sejahtera di daerah SIG ini, apabila masyarakat kita ini dalam konteks hubungan sesama masyarakat itu dibina dan diadun dengan baik, maknanya dianggap awak mereka adalah satu keluarga besar. Bila disebut SIG ini, dia sebut dia bangga dia adalah orang yang lahir di SIG atau tinggal di daerah SIG ini. Dan walaupun mungkin saya banyak kali cerita dengan Dr. Zainal, kita di SIG ini dari segi etniknya kita ada orang Melayu yang majoriti dan ada sebahagian sahabat-sahabat kita yang beragama Buddha, iaitu daripada bangsa Siam. Ramai ni saya di SIG ini. Saya pun sebut kepada Menteri Perpaduan Negara, saya kata di SIG ini sangat unik. Mungkin di daerah lain mereka ada perhubungan langsung di antara Melayu, Cina atau India, tetapi di SIG ini ada dengan orang-orang Siam. Yang orang Siam ini sebahagiannya sudah pun tinggal di daerah ini ratusan tahun dan mereka sama-sama membina daerah ini. Dan ketika itulah kita lihat dalam konteks sejahtera ini adalah hubungan kita sangat akrab, sangat baik, tidak pernah ada permusuhan, tidak ada rasa iri hati dan sebagainya. Begitu juga dalam konsep saya kata kesejahteraan dari segi masyarakat yang cinta kepada ilmu. Sebab saya kata itu SIG memang terkenal sejak daripada sekian puluhan tahun dulu antara daerah yang paling banyak pusat-pusat pengajian pondok, pusat-pusat pengajian tradisional
yang ada telah diwujudkan lebih hampir 80 tahun, 90 tahun yang lalu. Maknanya zaman berzaman. Jadi ketika itulah saya katakan SIG boleh diadu sebagai tempat orang yang datang untuk menimba ilmu, khususnya mungkin tempat-tempat lain tak ada sistem pengajian tradisional ini. Jadi gitulah ya, saya katakan penterjemahan kepada sejahtera itu dilihat dalam pelbagai sudut dan akhirnya masyarakat kita di SIG ini walau mungkin mereka tidak orang yang ada keupayaan ekonomi yang kuat ataupun tidak ada kuasa membeli yang mungkin tidak stunning seperti di Kuala Lumpur, tapi mereka ada kuasa untuk menterjemahkan kehidupan yang lebih sejahtera, harmoni dan ada hubung kait juga dengan sekitar ini. Gitu saya. Ya, YB, saya beralih. Saya tengok Zainal, dia punya pen tu banyak bergerak-gerak, dia banyak membuat catatan itu. Saya rasa saya harus juga memulakan persoalan ini kepada Dr. Zainal kerana saya juga mengamat-amati. Dr. Zainal, dia ke mana saja pergi YB, dia akan kongsikan di Facebook dan dia akan buat laporan sinopsisnya, laporan ringkasnya. Saya belum pernah ditawarkan untuk melihat laporan penuhnya kerana siapalah saya, dia akan melapor kepada Tan Sri Zul saja. Cumanya, yang saya menarik dengan membaca sinopsis itu, saya juga menilai laporan sinopsis Dr. Zainal itu kerana saya menganggap kalau Dr. Zainal menyebut sesuatu tentang seseorang dan lokasi, saya menganggap Dr. Zainal ni memberikan pandangan yang apolitical. Ya, dan cuma saya tak tahulah, takut menjelang PRU15 tiba-tiba dia bertanding atas tiket PAS selepas ni, saya tak pastilah. Saya alu-alu. Dalam perbincangan saya dengan Dr. Zainal, beberapa tokoh, sebab kami selalu berbincang tentang kandungan dialog sejahtera. Jadi kita selalu saya bangkitkan di awal rancangan tadi, ingin mencari kalau seorang politikus, ahli parlimen atau DUN, siapa yang boleh kita jadikan mungkin benchmark. Jadi ada beberapa nama yang selalu saja tampil dan timbul, dan Dr. Zainal menyebutkan ini, dia kata ini saya nak kena dapatkan YB Tarmizi ni. Soalan saya kepada Dr. Zainal, what is it in ahli parlimen SIG ini yang so appealing kepada pengarah Sejahtera Center? Wah, ini soalan betul-betul tajam ya, dalam. Pertama, terima kasih YB dan Tuan Syed dia kerana sudi untuk kali yang kesekian juga ya. Saya rasa ini 38 9. Pertama, saya seperti kita bincang, ini sudah kali yang ke-38. Kita masih lagi tercari model bagaimana kita nak tunjukkan, kita nak showcasekan bahawa bila kita bercakap pasal SDG, dalam konteks lokaliti kita, dalam konteks budaya kita, dalam konteks perkembangan ekonomi kita dan alam sekitar kita tu, kita masih belum berjumpa ya. Jadi bila saya ke SIG tu saya jumpa dua-dua sekali ya. Ahli politik yang faham tentang agenda SDG, tetapi dalam waktu yang sama yang lebih kritikal adalah dia punya bayangan dan acuan SDG itu tidak sepenuhnya dalam konteks acuan yang diberikan oleh bangsa bersatu atau mana-mana pertubuhan antarabangsa ya. Jadi di situ saya merasakan bila saya sampai tu, saya tengok perkataannya dah SIG sejahtera berganding bahu bersama. Jadi kita di UAE, kita bukan mengambil 100% template, indikator dan ukuran yang diletakkan seperti di dalam bangsa-bangsa bersatu, apa ukuran tentang ke-17 SDG. Kita ada perbezaan dan kita ada perkara yang kita nak ketekankan. Misalnya ya, kita tidak terlalu berat untuk melihat cerita alam sekitar kerana kita tahu sosioekonomi kita juga sama penting. Jadi bila saya sampai di SIG itu, satu, saya melihatkan bayangan bahawa selama ini memang kita jadikan contoh beberapa parti politik dan juga tempat dan lokasi yang meletakkan sejahtera ya. Malah di Kota Baru baru ni saya angkat topiknya adalah tandas sejahtera YB. Ada tandas sejahtera di Pasar Siti Khadijah. Kemudian sepanjang jalan kita akan tengok klinik sejahtera. Tetapi saya sudah lama mengangkat Kedah Sejahtera ini sebagai model untuk melihat kerangka pembangunan sebuah negeri menggunakan konsep sejahtera. Tetapi selalu perbincangan tu agak retorikal. Ya, saya tak nampak secara konkretnya apa sebenarnya yang kita maksudkan sejahtera. Ya, dari segi takbir urus, dari segi pelaksanaan dan amalan yang dibawa. Sehinggalah saya ke SIG dan saya melihat banyak konsep-konsep sejahtera yang selama ini kita nak ketengahkan tu, alhamdulillah saya nampak di situ ya. Pertama. Dan kedua, saya yakin bahawa orang yang membawa ini mestilah ya, bukan saya nak kata YB seorang saja. Of course ada kumpulan di belakangnya, ada pasukan di belakangnya. Tetapi saya
pegun ya ketika penerangan YB tentang SDG, sebab kita dah turun, saya rasa dah lebih kurang 20 kawasan, lebih 20 kawasan parlimen ya. Bila saya melihat ulasan dan analogi yang YB berikan di kebun pisang, bercerita dengan kehadiran petani, dengan pejabat farma pun ada, pejabat kerajaan pun ada, cara bagaimana dia olah SDG, kelesteran itu, kemudian dia letakkan dalam konsep kesejahteraan yang lokal. Yang itu yang Tuan Syed, yang saya rasakan sesuatu yang tidak semua orang ada, melainkan memang jiwa kesejahteraan itu, jiwa untuk menterjemah konsep keseimbangan yang kita selama ini kita perjuangkan itu, diletakkan dalam konteks yang betul-betul dalam konteks lokal. Jadi secara ringkasnya apa saya nak tanyakan, satu adalah ini kalau kita ada di peringkat negeri, Kedah Sejahtera, SIG telah menterjemahkan kepada operasinya, dan kalau di peringkat kepimpinan politik, kepimpinan even tidak semestinya politik, pimpinan yang lain pun, orang yang boleh mengartikulasi konsep pembangunan lestari dan dia ketengahkan dalam konteks sejahtera, saya rasa saya jumpa YB6, sebab itu saya usahakan untuk dia di sini. Ya, saya cuma sempat menangkap tentang anekdot di kebun pisang itu, tapi saya tak tahu projeknya apa. Sebelum saya beralih kepada Tuan Tanah, sebab Tuan Tanah ini sangat merendah diri, jadi biarlah saya kekal soalan ini kepada Dr. Zainal dulu. Soal menterjemah seperkara, tapi programnya apa yang Dr. Zainal telah temui itu? Konsepnya jelas dia dapat ucapan-ucapan, tapi programnya bentuk yang sebagaimana yang Dr. Zainal lihat di SIG itu? Di program yang di kebun pisang menyebabkan saya sendiri juga terfikirlah. Selalu kita mudah bila kita selalu bercakap orang akademik lah, selalu bercakap cerita lestari ni di hotel 5 bintang ya, di seminar, di perbincangan antarabangsa. Tapi apabila kita dihadapkan dengan isu yang betul-betul real ya, di mana isu, kisah di belakangnya adalah mereka ini ditempatkan di satu kawasan penempatan YB, kata silap saya, Beris Jaya. Mereka ini diletakkan di situ kerana pembangunan untuk membina empangan. So jadi perpindahan itu untuk menguruskan, untuk compensate ya, untuk perpindahan itu mereka diberikan tanah untuk dibangunkan. Ya, ini Tuan Syed adalah very classic case ya. Ini sangat klasik dari segi pembangunan lestari. Mana nak dihulukan? Alam sekitar, sosial dan ekonomi. Jadi waktu perbincangan di kebun pisang itu, kita melihatkan bagaimana luahan sebenar petani di situ ya, yang dipindahkan itu, dengan isu cabaran bagaimana isu birokrasi, bagaimana perubahan cuaca dan sebagainya menyebabkan hasil pertanian dan menyebabkan bagai usaha pertanian lain tidak boleh dibuat, bagaimana COVID datang. So ini saya rasa ada suatu benda yang sangat real tentang bagaimana kita mudah nak bicarakan pembangunan lestari kalau tidak ada orang-orang mangsa, ya, quote unquote mangsa di depan kita. Tapi bila dia berada di depan kita, pelbagai angle, pelbagai dimensi yang diberikan, ketika itulah saya merasakan bahawa sandaran terakhir, kalau kita nak berikan penyelesaiannya hanya berdasarkan SDG, ya, template yang agak datangnya daripada negara membangun, ya, lebih daripada template begitu. Sandaran yang terakhir yang terbaik pada saya adalah kita ulaskan dalam konteks kesejahteraan. Dan di situ mereka ini lebih faham dan lebih boleh diberikan sedikit kesabaran lah ketika kita cuba mencari penyelesaian. Ya, YB ya, bila kita bercakap soal SDG ni, Zainal juga menyebut bahawa SDG ada 17 cabang itu, 17 kluster itu. Dia timbul persoalan di sini, apakah pendekatan untuk menjadikan SDG itu sebagai antara kompas merupakan suatu afterthought yang datang kemudian, ataupun kerana saya juga tahu watak YB, kita kenal agak lama dan saya tahu YB merupakan seorang yang YB berlatar belakangkan NGO. Dan apabila masuk ke politik, sekaligus pengalaman itu dicanai, ditempa dan cuba dimodularkan supaya ia compatible dengan keperluan politik. Dalam kata lain, kalau itu boleh dilakukan oleh YB Parlimen SIG, ia juga boleh dilakukan tempat lain. Tetapi persoalannya, apakah cabaran yang YB tempuhi sewaktu mana cuba untuk mengetengahkan, tadi Zainal gambarkan benda ini adalah ada penentangan tentunya dan ada soal keutamaan pastinya. Mana nak dahulukan. Di waktu yang sama untuk kekal relevan, dan orang politik ni satulah, dia kena kekal, dia kena relevan dan popular.
Jadi Ya. keputusan untuk melaksanakan SDG-nya tak sentiasa popular, dan ini yang tidak ramai ahli parlimen atau ADUN punya wibawa nak bawa supaya ia berimbang. Jadi nak belajar daripada pengalaman YB mengetengahkan agenda yang begini. Sila. Saudara Said, sudah pasti kita melihat di peringkat masyarakat sini, di mana-mana sajalah, di sini di luar, kita akan bertemu dengan masyarakat yang mudah untuk diurus, diolah, kan, diatur ataupun diprogramkan kalau dalam bentuk aktiviti dan sebagainya. Namun ada juga di kalangan kita masyarakat ni, mereka dia tak peduli hal orang lain, dan dia mungkin hanya melihat untuk kepentingan dia dan sedikit di kalangan keluarga dan sebagainya. Betul, saya sebut ada konsep yang saya pelajari ketika saya bersama dengan NGO masyarakat sebelum ini yang disebut program bina dan benteras, ya. Maksud tu dua konsep kaedah ni diterjemahkan bersama. Maksudnya bina ni maksud kita membina hal-hal yang positif dalam masyarakat. Contoh dalam soal remaja, belia remaja anak muda, kalau di SIG sendiri pun, ya. Dalam satu waktu itu kita menyusun program pembinaan kepada mereka, program-program melibatkan kebersamaan mereka dalam ni dipanggil badan-badan sukarela, ya, untuk mereka bersama dengan masyarakat anak muda yang mereka ini ada program yang khusus di kampung-kampung untuk nak mengurangkan masalah keciciran pelajar di sekolah dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama yang saya sebut tadi ini, itu dalam konsep bina, dan dalam waktu itu juga kita disebut program benteras. Maksudnya kita juga melihat isu-isu yang kalau kita lihat contoh belia ni perlu kita juga angkat untuk diselesaikan masalah-masalah yang menimpa mereka, termasuk soal pengangguran di desa dan sebagainya. Kalau kita lihat pada mungkin 20 tahun, 15 tahun yang lalu, sebahagian besar belia-belia di daerah SIG ni mereka bekerja di luar, bekerja di Pulau Pinang, di Perai dan sebagainya. Bekerja apa? Kerja operator kilang, ya. Pagi-pagi tunggu dah van kilang di depan rumah, di simpang-simpang jalan, ada anak-anak anak-anak orang kata anak dara, nak turun, kan orang muda selepas SPM. Jadi sebahagian mereka ini hanya menjadi pekerja-pekerja yang sangat tidak produktif, saya kata, ya, dari segi keupayaan mereka yang sebenarnya, ya. Jadi tak nampak mereka ketika mana telah menghabiskan tenaga mereka untuk bekerja di luar daerah, dalam masa yang sama daerah sendiri, tempat kampung sendiri tidak dapat dibangunkan dengan baik. Jadi saya kata sebab itulah perlu dibuat anjakan baru bahawa belia-belia kita ini, khususnya di SIG ini, mereka sendiri yang nyusun dan akhirnya ada yang telah pun saya lihat berjaya dalam mereka membina keupayaan ekonomi mereka sendirilah, ya, khususnya dalam bidang pertanian dan sebagainya. Dan ada yang mereka balik daripada mungkin yang awal kerja kilang tu, mereka telah bangun industri secara kecil-kecilan sebagai usahawan-usahawan desa dan sebagainya. Dan itulah yang saya lihat bahawa penterjemahan sejahtera itu di ketika mana kalau kita turun ke kampung-kampung, sudah pasti secara mudahnya, kalau kita tanya seorang pakcik lah, ya, mungkin di hujung di kampung di sebelah Belantik di atas sana, ya, yang dia agak jauh dengan bandar ni sendiri. Kita kata pakcik ini sebenarnya duduk hari-hari ni, pakcik rasa macam mana keadaannya. Maka ketika itu dengan mudah kita akan dapat jawapan. Pakcik tu akan jawab, kalau boleh saya ni cukup dah makan untuk nak cari nafkah, walaupun menoreh getah. Harga, kalau boleh harga getah tu stabil. Yang kedua, kalau boleh anak-anak pakcik ni pekat boleh pergi sekolah, ya. Dan kalau dia belajar sampai pandai, boleh SPM yang cemerlang, boleh pergi universiti. Dan dalam masa yang sama keadaan pakcik sendiri pun mudah untuk kalau boleh dia ada di khidmat kesihatan yang baik, contohnya dia boleh pergi klinik dan dia ada belanja untuk
menguruskan kesihatan dan sebagainya. Jadi itu secara simpelnya orang kampung ni dia akan terjemahkan sejahtera itu dalam hidup dia. Dan dia sebut dia kalau orang perempuan pula dia kata makcik ni senang, kalau dia boleh alhamdulillah makan sedikit dan petang-petang makcik boleh berjalan kaki pergi ke masjid, ke surau dan sebagainya. Jadi itu yang kita lihat masyarakat di bawah sini mereka mengatakan bahawa kesejahteraan itu sangat mudah untuk mereka terjemahkan ketika mana kita di pihak sebagai sama ada saya sebagai ahli politik sebagai ataupun agensi-agensi kerajaan yang ada, mereka juga melihat dengan lebih teliti bagaimana diterjemahkan sejahtera itu dalam kehidupan seharian, khususnya kita di desa-desa ini. Ya. Dr. Zainal menggambarkan tadi pergi melihat 20 lokasi setakat ini. Saya jangka akan ada lagi ya. Dan saya sebut juga saya mengamat-amati pautan yang Dr. Zainal kongsikan. Dan saya mungkin tidak dapat saya tidak tahu objektif tinjauan itu. Cuma yang timbul adalah bagaimana lokasi-lokasi yang menjadi pilihan itu dipilih, apa kriterianya. Tapi saya boleh menggambarkan apa tujuannya, apa yang cuba dicari kerana kita jangan banyak berdebat tentang itu. Kemudian doktor menganggap bahawa model di SEC ini oleh ahli Parlimen SEC ini adalah merupakan antara yang sangat baik untuk dicontohi. Vis-a-vis, secara berbanding dengan 19 yang lain itu. Menterjemahkan semangat dan agenda sejahtera itu di dalam pelbagai acuan dan bentuk pelbagai strata cabaran. Ini SEC ini mungkin kawasannya sebegitulah, sebab tu expectationnya. Apakah SEC ini kelebihannya kerana expectation konstituennya sangat sederhana, maka ia menjadi sangat sejahtera. Apakah mungkin kalau ada boleh dibandingkan dengan expectation tempat-tempat lain yang mungkin lebih urbanized, maka approach yang sama tidak mungkin dilakukan? Apa bacaan dan hikmah yang boleh saya cungkil daripada pengalaman Dr. Zainal ke 20 lokasi ini? Pertama, saya rasa satu yang saya ketemui adalah bila kita katakan di mana limit, di mana hadnya pembangunan kita sebenarnya. Ya, bila Ustaz tadi cerita bahawa orang ini dah bahagia. Jadi sekarang ni, sebab itu saya nak kaitkan kesejahteraan itu. Maknanya kesejahteraan itu tidak semestinya SEC itu dibandarkan. Dan kita nak supaya orang ni tidak semestinya berhijrah pun. Dia boleh kekal di kawasan state itu dan temui kesejahteraan, dan pastinya daripada situ temui kelestarian, ya, yang itu. Dan saya kalau boleh bandingkan satu lagi kawasan yang menarik yang saya lihat yang cuba mengekalkan konsep yang sama dan cuba mengenengahkan konsep yang sama adalah di Bentong, ya. Di Bentong bila YB Wong Tak, ya, dia cuba mempertahankan kemajuan kemodenan yang nak dilakukan di Bentong. Sebab Bentong ni dekat dengan Kuala Lumpur. Jadi sudah pasti banjir dan limpahan pembangunan itu datang. Tetapi dia merasakan bahawa kalau kita berbincang dalam konteks pembangunan lestari, ini sesuatu yang perlu dielak. Sebab dia akan mendatangkan banyakkan masalah-masalah lain lagi. Dalam waktu yang sama, kita tahu bahawa rakyat di situ sudah cukup bahagia. Tidak perlu dihadirkan dengan LRT dan sebagainya. Ya? Jadi ini perbandingan antara kawasan sebegini. Tapi kalau nak menjawab soalan Tuan Syed tadi, kalau kita bawa ke bandar punya konteks, ya, setakat ini bila kita tengok isu kemiskinan bandar, kita dah boleh baca dah, ya. Akibatnya adalah disuapkan dengan ekspektasi teknologi yang canggih, disuapkan dengan ekspektasi transport daripada pintu ke pintu, sekolah dengan segala bekalan dan sebagainya. Jadi kita merasakan bahawa ini bukan SDG. Ya, bukan bermakna kita nak mengatakan bahawa SDG itu menafikan bandar lestari, tidak. Tetapi dalam konteks Malaysia, ada banyak lompongan yang saya rasa perlu dipenuhkan dulu sebelum kita ketengahkan bahawa SDG seperti dalam tak silap saya, SDG 10, ya, komuniti yang lestari itu, kita banyak gap-gap lain. Banyak polisi yang masih lagi tidak bersedia untuk ke arah itu. Jadi kalau kita menjadikan ukuran untuk mencapai SDG 10 atau 11, ya, untuk memastikan bandar yang lestari itu, saya rasa sudah pasti kita akan menemui banyak masalah dan banyak isu. Sebab itu bukan standard kita. Jadi ekosistem kita masih belum hala ke situ, walaupun permintaan dia ke situ. Sebab itu saya seronok, ya, bila kita dapat pergi ke kawasan sebegini, yang saya rasa kalau kita boleh ketekahkan, kita boleh showcasekan bahawa cukuplah pembangunan begini. Ya, untuk kita memastikan konsep kesejahteraan,
konsep pembangunan lestari yang dalam konteks kita, tak perlu kita momokkan mereka ini dengan model memerlukan pembangunan yang yang sangat canggih, pembangunan yang modernisation yang seperti negara barat dan sebagainya lah. Jadi secara umumnya apa yang boleh dirumuskan secara perbandingan adalah kalau kita melihat setiap ukuran 17 SDG dengan indikator dan targetnya, kita sangat perlu hati-hati. Maknanya kita tidak perlu meletakkan bahawa ukuran ini sama untuk semua kawasan. Tetapi apabila dibina target dan ukuran tersebut, dia membayangkan bahawa semua negara ini perlu maju. Semua kawasan ini perlu maju, perlu dibekalkan dengan pelbagai keperluan lah, seperti yang diminta oleh bayangan negara yang sudah maju dan sudah developed countries. Tetapi kita tahu akibat pembangunan sedemikian adalah apa yang sedang kita alami sekarang ini dari segi alam sekitar, dari segi masalah sosial. Okey, saya nak pegang dengan Dr. Zainal dulu kerana saya dapati kalau ini naratifnya, ia tidak selari dengan messaging yang disampaikan oleh pemerintah. Kita bercakap soal perlunya 5G, perlunya pembangunan, kita berbangga dengan ECRL, MRT dan segala macam. Ini sahaja yang messaging yang disampaikan daripada nombor 1 sehinggalah seluruh anggota kabinet. Tidak pernah pun ada anggota kabinet, bahkan saya tak pasti kalau nak letak di mana ya, alam sekitar ke. Alam sekitar pun pas juga menterinya, tapi tidak pernah pula merujuk kepada SIG ini adalah satu alternative model kerana akhirnya ukuran yang digunakan adalah per kapita. This is very much against the narrative being built by the powers that be. Bagaimana kita boleh mengharmonikan ini dalam kita kata kekalkan SIG sebegitu, tetapi ada satu cerita daripada orang luar, dia kata no, perlu pembangunan, jalan kena dibesarkan. Tetapi sebenarnya mereka sudah sejahtera dari kacamata ahli parlimennya, dari kacamata pengarah sejahtera centernya. Macam mana kita mengharmonikan ini? Bukan soal mencari kesalahan, tapi mencari mengapa berbeza ini dan what's the future is going to look like kalau inilah pertembungan naratifnya, Dr. Zainal. Saya rasa naratif yang dilihat tu dia separuh benar, half truth kind of thing, sebab kalau kita kupas betul-betul shared prosperity, di dalam itu ada perkataan sejahtera, kalau dalam bahasa Melayu wawasan pembangunan bersama, so kalau kita kupas secara detail apakah isi-isi di dalam itu, sebenarnya sama dengan pembangunan lestari. Jadi selalunya kita sekarang dimomokkan bahawa bila kita meletakkan pembangunan 11 Malaysian Plan, 12 Malaysian Plan, yang diketengahkan adalah pembangunan yang bersifat demikian yang Tuan Syed cakap tadi. Padahal kalau kita tarik daripada intipati daripada kawasan kemakmuran bersama, kemakmuran itu maknanya bukan dengan ERL, bukan dengan 5G dan sebagainya. Tidak semestinya, kita perlu demikian di tempat yang tertentu, tetapi tidak semua memerlukan demikian kerana saya nak balik semula kepada isu polisi, isu persediaan, isu implementation dan sebagainya. Itu tangani dulu dan boleh kita ketengahkan naratif tersebut. Jadi bukan bermakna kita berlawan dengan naratif yang diketengahkan oleh kerajaan dan sebagainya, tetapi naratif yang diketengahkan itu separuh je benar ataupun separuh je yang dia war-warkan maksud sebenarnya. Separuh lagi tu ditenggelamkan ataupun secara tidak sengaja ditenggelamkan oleh media sosial dan sebagainya. YB nampak tak perlunya Dr. Zainal bertanding? Dia perlu bertanding kan untuk menyampaikan separuh lagi naratif yang tak sampai tu. Cuma YB menariknya di sini adalah saya mencungkil beberapa pengolahan yang YB sebutkan tadi soal indeks kerana kita tahu kalau kita melihat dari segi indeks kebahagiaan, negara yang paling tinggi indeksnya bukanlah negara yang paling maju. Jadi kalau di situ saja pun kita cuma bagaimana harus kita bermula. Saya sebutkan tadi sebagai seorang pimpinan politik, selalu saja diukur dengan prestasi kemajuan, peruntukan dan segala macam. Saya lihat sepertinya YB kaitan agenda yang YB bawa ini nampaknya serasi dan harmoni dengan SIG kerana watak YB juga. It's about leadership. Saya selalu sebut pada Dr. Zainal, saya tahu soalan ini sepatutnya saya bagi pada Dr. Zainal tapi terlepas kepada YB. Saya bagi pada YB dululah. Selalunya kesejahteraan, local leadership ini adalah merupakan komponen yang sangat penting untuk membawa apa juga bentuk agenda supaya ia serasi dengan expectation masyarakat.
Ya. Tentulah masyarakat bandar lain expectationnya, masyarakat di Sik lain expectationnya. Okey, itu telahan saya. Apa respon YB apabila menterjemahkan Ya, ini sudah. ke khalayak yang sila. Betul. Saya sangat setuju ya bahawa tadi dia sebut oleh Dr. Zainal dalam kita mengolahkan pembangunan itu sudah pasti tidak kita sebut bahawa ia perlu standard yang sama ya. Maksud pembangunan itu sendiri Kuala Lumpur dan Sik itu tidak boleh diterjemahkan maksud yang sama ya. Begitu juga dalam soal yang disebut soal kepimpinan, betul ya, sangat penting. Apabila saya sendiri saya banyak dididik lah ya saya kata, dan diberi pandan oleh arwah ayah saya lah ya. Dia ni antara orang kampung lah yang bergiat lama dalam parti, dalam politik sebagainya. Dia sebut kalau nak mudah ayatnya, kalau nak jadi ahli politik ini satu saja dia kata, mesti seorang itu dia ramaikan kawan dan kurangkan musuh. Itu mudah di segi bahasa kampungnya lah ya. Jadi sudah pastilah saya kata sebagai seorang pemimpin ini, orang akan melihat sama ada kita ni boleh mengatakan seluruh masyarakat itu adalah mereka dapat menerima saya ini, khususnya kalau dalam politik itu, bahawa saya ni tidak ada kepentingan mana-mana pihak ya ketika saya bekerja, bertugas dan sebagainya. Jadi itu perlu saya terjemahkan ya, dan sebab itu saya mengatakan ketika saya dipilih sebagai MP pada lebih kurang 3 tahun dulu lah lepas pilihan raya itu, saya sebut bahawa Sik kita ini apapun, kalau dilihat sejarah itu sendiri, bahagian besarnya adalah hubungan itu sangat rapat dari segi kekeluargaan. Kalau salah-salah silahnya itulah ya, buah-buah kampung itu sebahagian besarnya ada hubungan kait dengan keluarga yang besar dalam sejarah ketika mana awal pembukaan kampung di daerah Sik ini. Begitu jugalah, jadi kalau dilihat dari segi langsung kita dengan masyarakat ini di Sik ini, mereka nak tengok seorang pemimpin tu senantiasa bersama dengan mereka, sama ada mereka mungkin agak senang. Contohlah senang tu maksud saya kalau di segi ukuran ekonominya, ketika harga getah naik ya, harga getah naik sekarang macam alhamdulillah sekarang lebih 1 kilo skerap RM3 lebih ya, RM3.20, RM3.30. Begitu ketika itu kita bersedia turun ke bawah, menziarahi mereka ketika sakit, mengunjung mereka ketika kenduri, ataupun menziarah ketika kematian dan sebagainya. Begitu juga dalam ketika mana mungkin suasana keadaan ekonomi itu agak berat ya, ketika harga getah turun menjunam. Ini sangat ada kaitan dengan kalau disebut tadi indeks tadi ya, ketika harga skrap turun sampai RM1.20, RM1.30, ketika itu kita akan lihat ada impak yang lain, termasuklah ramai yang akan datang beratur di pejabat saya dan sebagainya untuk minta bantuan sumbangan. Ketika juga anak-anak di sekolah mungkin juga yang akan kurangnya mereka berbelanja dan sebagainya. Jadi dalam saya sebut tadi, kalau kita terjemahkan balik kelestarian yang kita sebut secara umumnya itu ni, saya sebut dengan mudah dalam kuliah-kuliah atau pertemuan saya, kita katakan Sik kita ini adalah daerah yang telah pun diwujudkan dan dibina oleh nenek moyang kita dulu, oleh tok kita dulu, tok wan kita dulu. Kalau orang Sik kita bagi tok chair kita dulu ni, Dr. Zainal, istilah tok chair ni istilah yang sangat akrab lah, seorang cucu dengan atuk dia ya. Dan kita sekarang ni di pertengahan, dan kita nak pastikan maksud kelestarian yang kita jemah ialah Sik juga ni kita nak sambung dari segi tempat untuk kita hidup kekal sampailah ke anak cucu kita. Jangan biarkan Sik ni dirosakkan dengan masuk pembangunan yang tidak tersusun, yang tak terancang, yang kita lihat mungkin berlaku pencemaran dan sebagainya. Yang kita kata Sik juga adalah salah satu daerah yang kata Allah wujudkan sebuah daerah yang sangat harmoni dengan alam ya. Kalau kita sebut orang cerita pasal Ulu Muda ya, cerita pasal isu air antara Kedah dengan Penang dan sebagainya, dia bermula di Sik ya. Sebahagian besar Ulu Muda itu di daerah Sik.
di SIP sendiri kita ada beberapa buah tasik empangan yang menjadi punca sumber air kepada seluruh rakyat negeri Kedah dan sebahagian 80% rakyat Pulau Pinang. Jadi SIP ini telah memberi satu hasilan buminya itu yang sangat besar kepada rakyat. Jadi mana mungkin kita nak rosakkan ekosistem ataupun alam yang sudah sedia ada, yang memang Allah wujudkan muka buminya yang Masya Allah lah, saya kata. Saya tidak angkat baku sini, tetapi saya kata dia setanding dengan negeri-negeri yang maju yang lain. Kalau kita tengok dalam dokumentari tasik yang cantik di Finland ataupun di Skandinavia sebagainya, ada di SIP. Kalau Dr. Zainal kita menjelajah di beberapa tempat ya, di Tasik Beris ya, sangat menarik. Saya ingat cuma tidak lagi di-explore lebih luas dari segi promosi dan sebagainya. Kita ada Tasik Gubir ya, ada 1000 cerita sejarahnya yang sangat bernilai, dan ada sejarah-sejarah kalau saya sebut mungkin ada kaitan besar dengan tamadun awal ketika pembinaan yang disebut tamadun Sungai Batu di Merbuk, ada hubung kait dengan SIP dan sebagainya. Jadi maksudnya di situ ialah kelestarian itulah yang kita nak sebut kepada anak-anak muda ni, untuk mereka juga mengatakan SIP ini akan dihuni oleh generasi yang akan datang dalam keadaan yang harmoni dan kelak sejahtera seperti hari ini. Ya, Dr. Zainal, saya bangkitkan tadi soal compatibility between local leadership and local values. Kelihatannya itu yang sedang, dinamism yang sedang beralun di SIP ini. Daripada saya mengukur daripada pandangan tuan-tuan berdua lah. Apa komen Dr. Zainal? Oh, okey, saya ubah sedikit soalan itu. 20 lokasi yang Dr. Zainal pergi. Tentulah ada pro dan kontranya setiap tempat tu, tetapi saya membuat tebakan waktu ini. Kaitan dengan local leadership itu adalah merupakan faktor yang antara 1, 2, 3 yang teratas lah. If you have good local leader, then that's what you get. Dr. Zainal, betul tak? Memang banyak pengalaman yang daripada 20 lebih 21 kawasan yang kita turun. Faktor yang menentukan bila pasukan kami turun tu, yang menentukan seronok tak seronok, banyak dapatan tak banyak dapatan, ini adalah pemimpin ya. Saya akuilah ya, ada yang kita berjaya temui dengan intensif, kita berjaya dapatkan gambaran sebenar daripada YB yang menjadi host ya. Ada juga kita terpaksa bertemu di tempat lain untuk kita mendapatkan input yang sebaiknya ya. Jadi memang peranan YB tersebut sangat besar memberikan gambaran pada kita, tetapi ada satu poin yang saya rasa ingin saya ketengahkan di sini adalah, walaupun dia bersama ya, dia boleh bersama dan boleh tidak bersama, tapi kalau dia bersama itu tapi dia tidak bersedia untuk memperlihatkan gambaran bahawa bersedia untuk menjadi apolitical, bersedia untuk menjadi bipartisan di saat kita membincangkan isu pembangunan. Sebab yang nak kita ketengahkan, bila setiap kali pasukan kita turun ya, LPPJM punya kumpulan ini turun, yang kami ketengahkan, kami dahulukan dulu adalah kami datang ini untuk agenda pembangunan rakyat dan kami tidak bawa sebarang bendera. Kerana apa? Sebab kita merasakan bahawa kadang banyak masa deliverable pembangunan ini menjadi mangsa politik, dipolitikkan ya, politik pembangunan dan pembangunan politik, itu biasa kita dengar klise yang sama ya. Jadi nak merumuskan, nak menjawab soalan tadi itu memang sangat kritikal. Di sebalik kritikal itu, faktor sebenarnya di on the ground itu adalah sejauh mana kesediaan dia untuk meletakkan dalam keadaan tertentu ya. Kita tak nafikan, seperti Tuan Syed selalu cakap, politicians ini kalau dia macam main bola lah, nak suruh dia stop main bola kan. Tetapi pada saya, ada ketika dia boleh main bola untuk pertandingan, tetapi ada ketika dia main bola untuk charity. So dalam konteks ini, charity ini yang saya masuk adalah pembangunan untuk semua orang. Jadi dia perlu mengambil ruang di mana dia boleh mengenengahkan parti masing-masing, tetapi dalam waktu yang sama dia kena bezakan di mana dia perlu ketengahkan bahawa ini isu equity ya, bukan sepanjang masa equality, bukan sepanjang masa isu partisan politik ya. Sebab SDG itu asasnya adalah isu equity. Jadi kalau dia boleh membezakan di saat mana, ketika mana, platform mana dia boleh ketengahkan, dan itu yang akan membuatkan kami rasa seronok, selesa dan bersemangat ya untuk mengorek isu-isu pembangunan dan
memanjangkan polisi sebenarnya. Sebab sekarang ni ada kawasan kita rasakan baru kita tahu dah ya, boleh agak dah hasil dapatan ni. Kerana kita tahu boleh baca dah trend daripada YB tersebut ya. Jadi ada YB yang kita rasakan hasil penyelidikan kita sekarang ni sejauh mana kesediaan dia untuk bersifat non-partisan itu, yang itu yang akan menentukan kejayaan projek kita di bawah ini. Ya, YB Tarmizi, ini susahnya bila dengar orang cerdik ini. Saya punya analogi Zainal sudah ambil, kemudian di upgrade lagi. Sebab saya kata nak suruh saya punya analogi, saya kata nak suruh orang politik, saya kata nak suruh orang politik ni jangan main politik macam suruh Messi jangan pegang bola. Mana boleh, gatai kaki dia. Tiba-tiba dia upgrade lagi. Boleh main bola ni sama ada charity ataupun betul-betul nak bertanding. Aduh, ini orang cerdik ni susah sikit saya melawannya. Tapi YB, ini masanya saya nak kongsikan video. Saya kira ini antara program yang dikongsikan. Sudah pun ada bingkisannya, penerbit saya bersedia untuk kita kongsikan video ni sekitar 3 minit itu sebelum kita merumuskan. Jadi apa kata kita saksikan video ini. Okey, silakan. Okey, ke depan ni Ya. Semua 3 hari itu Dr. Zainal ikut serta ya? Ya. Dr. Zainal ada dalam video Dr. Zainal. Dr. Zainal. Okey. Dr. Zainal pun Zainal ikut memang serta. Ya. Dia paling seronoknya kita menjelajah di Ulu Muda tu, Sai. Ya, nampak boat tu cantik. Itu
apa tu, ya sangat cantik. Baik, mungkin boleh saya kongsi sikit tambah tadi ya, apa yang mungkin sebagai rumusan juga ya di petang ini ya. Saya lihat dalam satu mesej saya yang disebut tadi sejahtera berganding bahu bersama itu, saya telah mengupas panjang dalam setiap pertemuan saya lah ya dengan masyarakat kampung dan sebagainya. Saya katakan kita nak bangunkan SIG ni, nak uruskan SIG ni tidak boleh hanya dengan orang politik, dengan hanya mungkin pegawai kerajaan dan sebagainya. Perlu digabungkan bersama ya, semua kelompok masyarakat, apatah lagi antara parti-parti politik ini. Kalau kata disebut PAS dan UMNO yang sebagai tonggak kepada kekuatan politik di SIG ini, maka sudah pastilah saya kata cukuplah orang politik ni dia mungkin bergaduh ataupun mungkin bersengketa ketika hari masa kempen telah hari-hari itu, cukup di situ je. Habis kempen dah dapat keputusan, berhentilah untuk kita bercakaran sesama sendiri. Jadi mulalah patutnya kita untuk bersedia berganding bersama ya membangunkan SIG ni, kerana kita lihat mungkin masa kita ni yang agak sangat-sangat terhad ya kalau saya dari segi politik dan sebagainya. Begitu jugalah yang kita katakan dalam tempoh 3 tahun ini saya bersama, mungkin sudah habis setiap agensi kerajaan yang ada, saya bertemu, berbincang dan mengolah apa yang nak dibina di daerah SIG ini. Dan saya katakan alhamdulillah, bukan benda yang masa yang singkat, ketika mana masyarakat yang terdahulu dan disambung ke hari ini, kalau diukur dari segi indeks kesejahteraan sekali lagi kalau kita sebut, saya sebut antara daerah SIG antara daerah paling rendah kadar jenayahnya hari ini saya. Ini statistik yang ada di pihak PDRM ya. Jadi kalau kita maksudnya satu tempat itu ketika mana yang saya sebut tadi bina dan benteras itu, maksudnya dalam konteks benteras itu kita telah berjaya, maknanya masyarakat diharmonikan sehinggalah kadar jenayah kita sangat rendah, dan ketika itulah masyarakat hidup dalam keadaan yang rasa selamat, yang mereka ni tidak rasa risau ketika keluar daripada rumah. Kalau mungkin mereka keluar rumah tak berkunci pun tidak ada masalah dan sebagainya. Jadi itu mungkin yang saya sebut perlu dilangsungkan lagi ya, kerja-kerja ini oleh anak-anak muda belia dan sebagainya. Dan sudah pastilah gandingan yang disebut oleh Dr. Zainal ketika mana APPJM SDG turun ke SIG, saya katakan ini satu permufakatan yang lebih besar ketika mana saya katakan saya tak mampu untuk nak laksanakan secara sendiri, bahkan perlu digembleng bersama oleh pihak-pihak yang sangat lebih luas dari segi pengamatan mereka lah ya, termasuk Sejahtera Center ini dan sebagainya. Yes, sir. 21 lokasi Dr. Zainal, lesson learned. Sebenarnya ada masalah teknikal, saya tak berapa dengar. Oh, ya ke? Sebab ada panggilan masuk, dia terus jadi kehilangan suara. Ya, apa Dr. tadi? dengar suara Saya dengar Dr. Kita turun ya. Saya rasa satu pengalaman yang sangat berharga dan sekarang ni yang kita letakkan sebagai expectation jugalah setiap sekali kita ke kawasan lain adalah kemampuan ataupun aktiviti, sebab kita turun 3 hari ya. Kita turun 3 hari dan hajat kita ideally adalah kita mesti nak menemui NGO yang berada di situ, komuniti yang berada di situ, dan agensi tempatan yang pihak berkuasa tempatan yang ada di situ, dan bisnes yang berkaitan yang ada di situ. Jadi waktu kita turun di SIG, kita berasa bahagia, seronok dan efektif sebab kita dapat jumpa semua sekali. Ya. Jadi lesson dan pada kita adalah kalau kita tidak mendapatkan gambaran sepenuhnya ya, sebab dengan sekadar turun 3 hari, saya rasa Tuan Syed tidak adil untuk kita merumpuskan sebarang perhatian ya. Siapalah kita sekadar turun 3 hari nak cakap begitu dan begini ya. Tetapi kekuatan projek ini adalah bila kita turun 3 hari itu, ia memang intensif dan bertemu secara directly dengan yang bawah. Jadi pengajarannya adalah
seperti saya sambung sedikitlah, banyak pengajaran, tetapi yang saya ingin sambung daripada yang YB cakap tadi adalah ini adalah teamwork, ya. Kisah pembangunan ini kita tahu bahawa antara isu pertama yang selalu kita temui di bawah adalah bagaimana hubungan federal dan state kadang-kadang memberi kesan terhadap pembangunan di bawah, ya, isu otonomi dan sebagainya. Tetapi kita yakin bahawa kalau kita boleh mempertemukan keempat-empat stakeholders ini, ya, dalam SDG istilahnya ni quadruple helix, ya, 4 pilar bersama. So kalau kita boleh ketemukan empat-empat stakeholders ni, insya-Allah kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan akhirnya penyelesaian yang didatangkan melalui meja yang menemukan empat-empat orang ini adalah penyelesaian yang terbaik. Walaupun dia kelihatan ideal, saya memang ideal lah. Tetapi kita merasakan bahawa akhirnya inilah jalan keluar yang terbaik. Selagi kita tak dapat ini, saya rasa kita akan terus di dalam putaran isu pembangunan yang sama. Maknanya sangat penting, sangat kritikal untuk kita usahakan bahawa keempat-empat stakeholders ni duduk sekali dan juga kita cari jalan, pada saya lah, saya punya kata akhir, ya, jalan bagaimana supaya model baru boleh kita ketengahkan bahawa pembahagian kuasa, ya, antara federal dengan state ini, dan state pula turun ke bawah lagi. Sebab kadang-kadang di dalam daerah pun ada beberapa isu silos, ada beberapa isu yang boleh kita tambah baik seandainya mereka ini diberikan lebih empowerment. Ya, itu pada saya pengajaran yang sangat saya rasakan jelas. Apabila semakin banyak kawasan kita turun, semakin kita merasakan bahawa pemerhatian tersebut sesuatu yang perlu diambil kira dengan lebih kuat lagi lah. Ya, mendengar penjelasan doktor tu, saya menjangkakan Dr. Zainal ini menyokong agenda local council election. Tak perlu jawab, saya tengok memek muka je. Yes, senyum dari situ. Dr. Zainal, next location di mana? Next locations adalah di Batu Kawan dan Baling. Ya, terusan. Pandai dia pilih lokasi. Depan akan ada di Drama Kota. So sekarang ni memang kita intensif lah. Turun dan insya-Allah perhatian menarik. Jadi saya menjangkakan akan lebih banyak cerita-cerita yang menarik akan kita kongsikan pada masa mendatang. Saya ucapkan terima kasih kepada YB. Terima kasih juga kepada Dr. Zainal walaupun dia sebenarnya tuan rumah kepada rancangan ini. Mudah-mudahan Ramadan kita pada kali ini Ramadan yang lebih baik daripada sebelumnya dan kita diberikan kekuatan untuk menyempurnakan ibadah ini juga kepada semua penonton yang menyaksikan. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan lagi dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum dan salam muhibah. Ya, terima kasih Syed. Selamat Ramadan Mubarak. InsyaAllah.